Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada murid-murid, cikgu doakan murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersedia meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan masuk pada bab baru yang mana masih lagi berada dalam tema 3, iaitu tema tenaga dan kelestarian hidup. Bab apa nama dia? Okey, jadi kita akan tengok bidang pembelajaran ataupun bab kita iaitu 7.0 cahaya dan optik, yang mana dalam 7.0 cahaya dan optik ni kita akan tengok ada dua standard kandungan. Okey, jadi 7.1 pembentukan imej oleh kanta, 7.2 peralatan optik. Okey, jadi untuk hari ini kita akan fokuskan kepada 7.1 iaitu pembentukan imej oleh kanta. Okey, yang mana dalam 7.1 ni kita ada 3 standard pembelajaran yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu 7.1.1 memerihalkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. Kemudian kita akan bincangkan 7.1.2 menentukan benang fokus bagi suatu kanta cembung menggunakan objek jauh, dan kita akan bincangkan 7.1.3 menentukan ciri imej melalui gambar darjah sinar untuk imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. Jadi ini yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jadi sebelum kita teruskan lagi sesi PDPR kita, kita kenal dulu apa yang dikatakan sebagai kanta. Okey, apa yang dikatakan sebagai kanta? Apa benda kanta ni sebenarnya? Okey, kanta ni adalah satu objek, okey, medium yang lutsina. Maksudnya dia cahaya boleh tembus macam kaca, cahaya dia boleh tembus. Okey, dia lutsina. Okey, tetapi untuk kanta ni dia mesti ada permukaan melengkung, satu ataupun dua permukaan melengkung. Okey, jadi dia mesti ada permukaan melengkung. Okey, kanta kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama kita ada kanta cembung dan juga kita ada kanta cekung. Kita ada dua jenis, kanta cembung dan kanta cekung. Macam mana bentuk kanta cembung, macam mana bentuk kanta cekung? Okey, jom kita tengok. Okey, yang ini adalah kanta cembung. Okey, yang ini adalah kanta cekung. Okey, nampak tak beza dia? Kalau kanta cembung ni dia kembung, dia punya bentuk dia kembung macam tu. Kalau kanta cekung ni bentuk dia kurus, cekung. Okey. Okey, kalau kita tengok kanta cembung ni, kalau dia ada dua permukaan melengkung, kita panggil dia sebagai dwi cembung. Okey, kalau kita ada satu permukaan melengkung dan satu permukaan lurus, kita panggil dia sebagai plano cembung. Manakala kalau kita ada macam bentuk bulan sabit ni kan, kita panggil dia meniskus cembung. Okey, ini kanta cembung. Kalau kanta cekung pula, kalau dia ada dua permukaan melengkung, kita panggil dia sebagai kanta dwi cekung. Kalau satu permukaan rata, satu lagi melengkung, kita panggil dia sebagai plano cekung. Manakala kalau dia ada dua melengkung yang sama arah macam gini, okey, kita panggil dia sebagai meniskus cekung. Okey, nampak tak beza dia antara kanta cembung dan juga kanta cekung? Okey, ini yang dipanggil sebagai kanta cembung dan kanta cekung. Cikgu harap awak tidak tersilap lah, Okey, seterusnya kita nak tengok lintasan sinar cahaya sebelum dan selepas melalui kanta cembung. Okey, sifat cahaya ni bila dia melalui kanta, dia akan terbias. Okey, berlaku pembiasan cahaya. Pembiasan tu maksud dia cahaya tu dia akan membengkok. Okey, jadi kita tengok macam mana bentuk arah sinar cahaya apabila dia melalui kanta cembung. Okey, jadi kita ada tiga cahaya. Okey, jadi yang mana cahaya yang bahagian atas ni, kalau kita tengok bila dia sampai saja pada paksi kanta, dia akan membengkok ke dalam. Okey, maksudnya dia akan dibiaskan macam gini. Okey, kemudian yang bawah pun dia akan dibiaskan ke atas. Okey, yang tengah-tengah ni dia tidak dibiaskan. Kejap lagi kita akan tengok kenapa yang tengah ni dia tidak dibiaskan. Okey, jadi kalau kita kat sini, arah sinar cahaya apabila melalui kanta cembung tu, dia akan menumpu pada satu titik. Okey, dia akan menumpu pada satu titik. Okey, dia akan menumpu pada satu titik. Okey, jadi apa yang masukkan ni? Jadi kita akan tengok apa yang berlaku bila dia menumpu pada satu titik. Okey, ini kanta cembung. Macam mana pula untuk kanta cekung? Okey, jadi kalau cahaya melalui kanta cekung sampai pada paksi kanta, apa yang berlaku? Sinar ni dia akan dibengkokkan menjauhi pada
paksi ni. Okey, kalau yang tengah ni macam tengah ni sama juga, dia akan lurus, dia tidak dibiaskan. Okey, tadi yang biru dia akan dibengkokkan ke atas, yang merah dia akan dibengkokkan ke bawah. Okey, jadi kalau kita dekat sini dia tidak menumpu pada satu titik. Okey, ataupun kita katakan sebagai sinar cahaya ini mencapah. Okey, dia mencapah, dia membesar. Okey, dia mencapah. Okey, jadi kesimpulan dia kita kat sini kita boleh katakan yang mana sinar cahaya menumpu selepas melalui kanta cembung. Okey, jadi yang ini gambar yang pertama, ini kanta cembung. Sinar cahaya dia akan menumpu. Okey, menumpu, dia tumpu pada satu titik ini. Okey, kita katakan sinar cahaya ni menumpu pada satu titik apabila melalui kanta cembung. Jadi kita panggil kanta cembung ini sebagai kanta penumpu. Okey, kanta penumpu. Okey, manakala sinar cahaya mencapah apabila melalui kanta cekung, jadi kita panggil kanta cekung sebagai kanta pencapah. Okey, jadi kita tengok itu beza dia. Okey, jadi kalau dekat sini sinar cahaya selepas melalui kanta cembung dia akan menumpu pada satu titik, kita panggil dia sebagai kanta penumpu. Untuk kanta cekung, apabila sinar cahaya melaluinya, sinar cahaya ini akan mencapah. Okey, kita akan sebut dia sebagai kanta pencapah. Apa maksud pencapah? Inilah dia mencapah. Okey. Ni dia mencapah. Ni dia mencapah. Kalau dia menumpu, dia pergi ke dia akan pergi pada satu titik. Ini menumpu, ini mencapah. Fahamkan yang itu Okey, jadi titik fokus bagi kanta cembung. Okey, yang ini sepatutnya kita ada buat satu aktiviti. Okey, tapi sebabkan kita tidak ada di Mamal, kita akan postpone aktiviti tu sehingga PDPR secara bersemuka. Okey, bagi kanta cembung, titik fokus F. Okey, titik fokus F. Okey, titik fokus simbol dia adalah F besar ialah satu titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama yang akan menumpu kepadanya selepas melalui kanta cembung. Okey, tadi macam tadi kita kata tadi, apabila sinar cahaya melalui kanta cembung sampai pada paksi kanta ni, dia akan menumpu pada satu titik. Okey, yang bawah pun dia akan menumpu pada satu titik. Jadi titik yang dia menumpu tadi, yang persilangan tadi, kita panggil dia sebagai titik fokus. Okey, kita panggil dia sebagai titik fokus. Okey, keadaan titik dengan keadaan sinar cahaya tuju yang selari dengan paksi utama menumpu kepadanya selepas kanta cembung. Okey, yang ini paksi utama. Okey, ini paksi utama. Okey, kemudian ini sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, jadi apabila dia sampai pada paksi kanta, dia akan menumpu kepada satu titik. Okey, semua sinar cahaya yang selari dengan paksi utama dia akan dibiaskan kepada satu titik. Yang ini kita panggil dia sebagai titik fokus. Okey, kalau itu untuk kanta cembung, macam mana pula kanta cekung? Kan dia mencapah tadi. Jadi bila dia mencapah, kita tak nampak dia punya persilangan dia. Jadi bila dia tak ada bersilang, macam mana kita nak cari dia punya titik fokus? Okey, jadi untuk kanta cekung, apabila sinar cahaya mencapah melalui satu kanta cekung, diekstrapolasikan ke belakang, sinar cahaya ini akan bersilang pada satu titik. Okey, jadi macam tu kita tengok. Okey, ini paksi utama. Okey, ini sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, kemudian dia akan mencapah, betul? Dia akan mencapah. Okey, kemudian kalau kita ekstrapolasikan dia ke belakang. Okey, ini maksud dia. Ekstrapolasikan ke belakang, ini maksud dia. Okey, jadi kita akan tengok. Ini sinar yang kedua, ini sinar yang ketiga, ini sinar yang keempat. Kalau kita ekstrapolasikan sinar-sinar ini ke belakang, kita akan dapati dia akan bersilang pada satu titik juga. Okey, dia akan bersilang pada satu titik juga. Jadi silang ini yang kita panggil dia sebagai fokus. Titik fokus bagi kanta cekung. Okey, titik ini adalah titik fokus F bagi kanta cekung tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kita dapati untuk kanta cembung, titik fokus dia berada di belakang kanta. Manakala untuk kanta cekung, titik fokus dia berada di hadapan kanta. Okey, itu perbezaan dia. Perbezaan antara kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, jadi kita nak tengok istilah-istilah yang ada dalam gambar rajah sinar
bagi kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, ini istilah ada 1 2 3 4 5 6 7 istilah. Okey, jadi yang pertama, pusat optik ataupun O. Mana pusat optik ataupun O? Yang ini. Okey. Yang duduk di tengah-tengah ni, O. Ini adalah pusat optik. Yang kedua, kita ada paksi utama. Yang mana paksi utama? Paksi utama yang ini. Yang ini paksi utama. Okey, yang ini paksi utama. Sama je untuk cembung dan cekung, sama saja. Kemudian kita ada paksi kanta. Paksi kanta yang berada di tengah-tengah kanta. Ini paksi kanta. Okey, ini paksi kanta. Okey, kemudian kita ada titik fokus. Okey, yang ini titik fokus bagi kanta cembung. Yang ini titik fokus bagi kanta cekung. Okey, tapi kita ada titik fokus di hadapan dan di belakang kanta. Okey. Panjang fokus adalah jarak ni daripada sini ke sini. Panjang fokus, jarak dia. Okey. Kemudian jarak objek dan juga jarak imej. Okey, jom kita tengok apa maksud bagi setiap istilah ni. Okey, yang pertama, pusat optik ataupun O, titik pada pusat kanta, sinar cahaya melalui pusat optik tidak terbias. Okey, jadi yang ini O, yang ini adalah pusat optik. Okey, jadi kan ni tengok ni. Sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak terbias. Ingat tak gambar tadi? Gambar kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, jadi yang sinar atas ni dia akan menumpu. Sinar bawah ni dia akan menumpu ke atas. Tapi yang tengah-tengah ni dia tidak dibiaskan. Okey, sebab apa? Sebab apa-apa sinar cahaya yang melalui pusat optik tidak terbias. Maksud dia akan bergerak lurus saja. Okey, jadi itu adalah pusat optik. Yang kedua, kita tengok paksi utama, garis lurus yang melalui pusat optik suatu kanta dan juga titik fokus. Okey, jadi ini adalah paksi utama. Okey, garis yang melalui paksi pusat optik dan juga titik fokus. Okey, sama juga untuk kanta cekung sama. Ini adalah paksi utama. Okey, kemudian paksi kanta. Paksi kanta adalah garis lurus yang menerusi pusat optik dan bersenjang dengan paksi utama. Okey, ini paksi kanta. Okey, ini adalah paksi kanta untuk kanta cembung. Ini adalah paksi kanta untuk kanta cekung. Titik fokus F bagi kanta cembung. Titik fokus F adalah titik pada paksi utama, iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dan paksi utama selepas melalui kanta. Okey, yang ini tadi. Okey, yang ini tadi. Dia menumpu kat sini. Sorry. Dia menumpu di sini. Ini fokus. Okey, kalau kanta cekung pula, titik fokus F ialah titik pada paksi utama, iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah dari titik ini selepas melalui kanta. Okey, jadi apabila dia dah sampai paksi kanta, dia akan mencapah. Okey, jadi seolah-olah dia mencapah tu, dia bercapah daripada titik fokus yang ini. Okey, jadi kita ekstrapolasikan dia ke belakang. Ini pun ke belakang. Okey, jadi seolah-olah dia mencapah melalui titik fokus yang di belakang ini. Okey, itu adalah titik fokus F besar. Kemudian panjang fokus F kecil. Okey, yang ini panjang fokus yang ini. Okey, yang ini. Apa dia panjang fokus? Jarak daripada titik fokus F dengan pusat optik. Okey, jarak objek U. Okey, ini U. Okey, U. Apa maksud jarak objek? Jarak objek adalah jarak daripada objek dengan pusat optik. Okey, ini daripada sini sampai sini. Ada soalan pernah keluar, dia suruh ukur jarak objek ataupun jarak imej. Jadi tolong perhatikan betul. Okey, jarak imej pula adalah jarak antara imej dengan pusat optik. Yang ini dia punya simbol dia adalah V kecil. Okey, yang ini. Okey, yang ini V untuk kanta cekung. Okey, jadi itu adalah istilah-istilah yang awak kena tahu. Okey, jadi daripada istilah-istilah ni sepatutnya kita akan buat aktiviti 7.2. Okey, tapi sebabkan kita tidak berada di Mamal, kita tak dapatlah nak bincangkan tentang panjang fokus bagi kanta cembung daripada objek yang jauh. Tadi kita akan tengok saja macam mana kita nak buat sepatutnya. Okey, jadi kita akan susunkan adas. Okey, kita ada pemegang kanta, kemudian kita ada kanta cembung, kemudian kita ada skrin putih. Okey, halakan kanta cembung ke suatu objek jauh di sebelah luar tingkap yang terbuka. Dia mesti objek jauh Okey, kemudian laraskan kedudukan skrin putih sehingga satu imej yang tajam bagi objek jauh itu terbentuk pada skrin. Okey, jadi kita akan adjust kedudukan skrin putih ni ke depan ataupun ke belakang
Sampai mana kita nak adjust? Sampai terbentuk image pada skrin putih. Dan image ni mesti image yang tajam. Image dia tak boleh blur-blur, dia tak boleh kabur, dia kena tajam. Okey, jadi bila image tu tajam, kita boleh ukur gunakan pembaris berapa jarak fokus bagi kanta tersebut. Okey, jadi jarak fokus tu dia akan menentukan di mana kedudukan yang image dia jadi apa kita kata tajam. Okey, nanti kita akan buat dalam kelas insya-Allah kalau kita buka sekolah. Okey, jadi saya nak ajar yang ini yang paling penting sekali dalam 7.1 gambar raja sinar untuk menentukan ciri imej kanta cembung dan kanta cekung. Ada dua kaedah untuk melukis gambar raja sinar. Gambar raja sinar ni apa? Okey, kedudukan imej dan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung dapat ditentukan melalui gambar raja sinar. Okey, jadi daripada gambar raja sinar ni kita akan dapat ciri-ciri imej yang terbentuk. Okey, jadi apa benda gambar raja sinar ni? Gambar raja sinar ni apa benda sebenarnya? Okay, gambar raja sinar ni ada satu kaedah untuk kita menentukan di mana kedudukan imej dan juga ciri-ciri imej dengan melukis. Okay, kita mesti melukis dua sinar cahaya utama. Ada dua sinar yang kita perlu lukis daripada objek yang bermula daripada objek. Tak faham? Okay, jom kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah kita nak lukis gambar raja sinar daripada kanta cembung. Okey, saya kata tadi ada dua garisan yang utama yang kita perlu lukis kan. Okey, jadi garisan yang pertama adalah yang ini. Sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus F. Okey, kita ada satu objek kat sini. Okey, kita ada satu objek kat sini. Okey, kemudian nak lukis di mana kedudukan image dia. Okay, kita ada objek, kemudian kita nak lukis di mana kedudukan image. Jadi macam mana kita nak tahu kedudukan image? Kita kena lukis dua garis ni. Okay, garisan yang pertama daripada puncak objek ni, okay, kemudian selari dengan paksi utama sampai garis sampailah paksi kanta. Kemudian bila dah sampai paksi kanta, awak panjangkan lagi garis dan awak potong titik fokus. Okey, itu garisan yang pertama. Garisan yang kedua, daripada puncak objek, awak garis lurus memotong pusat optik tanpa dibias, tanpa terbias. Garis lurus saja. Kalau yang garisan kedua ni senang. Okey, daripada puncak objek awak potong saja pusat optik, garis lurus sampailah awak bertembung dengan garisan yang pertama tadi. Okey, jadi ingat ni dua kaedah. Okey, yang pertama dari puncak objek ke paksi kanta. Okey, kemudian potong titik F, fokus. Okey, kemudian yang kedua dari puncak potong titik O, pusat optik tadi. Okey, jadi bila kita dah buat dua garis ni, kita akan dapat persilangan. Dekat persilangan ni lah image akan terbentuk. Okey, dekat persilangan ni lah image akan terbentuk. Okey, jadi itu adalah untuk kanta cembung. Kanta cekung macam mana? Sama aja kaedah dia untuk kanta cekung pun. Okey, tak keluar pula. Terus keluar. Okey, jadi yang pertama sama, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias seolah-olah dari titik fokus F. Okey, jadi sama macam tadi, daripada puncak objek terus selari mesti selari dengan paksi kanta. Paksi utama terus sampai paksi kanta. Sampai paksi kanta, ingat tadi dia mencapah. Bila mencapah dia naik ke atas. Okey, jadi kita akan adjust pembaris. Kita akan pastikan dia memotong titik fokus di hadapan kanta ni. Okey, jadi kita akan lurus ke atas dan kita ekstrapolasikan dia ke belakang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari puncak objek kita nak potong pusat optik. Okey, terus saja kita potong pusat optik. Okey, kemudian tempat persilangan ini kita panggil dia sebagai image dia. Okay, image dia terbentuk. Okey, jadi kita tengok satu persatu.
Okey, ini adalah kes-kes untuk kata cembung dan kata cekung. Okey, kita tengok apa yang berlaku kalau objek lebih jauh daripada 2F. Okey, ini F. Kini F kita. Ini 2F kita. Okey, tapi untuk objek dia berada di sini, di hadapan sini. Okey, jadi F ini, jarak ini masih sama Kalau kata ini 2 cm, daripada F ke 2F pun 2 cm. Ini 2 cm, ini pun 2 cm. Okey. Jadi kita ada objek yang jauh daripada 2F. Objek yang jauh daripada 2F. Jadi apa yang berlaku? Jom kita tengok apa yang berlaku. Okey, yang pertama dia kata kat situ, yang pertama, lukis sinar yang selaras dengan paksi utama. Sinar itu mesti melalui titik fokus F. Okey, itu garisan yang pertama. Okey, kemudian kita ada garisan yang kedua. Lukis sinar melalui pusat optik. Sinar itu bergerak lurus tanpa pembiasan. Okey, jadi titik persilangan antara dua sinar tersebut ialah kedudukan imej. Jadi kita dapat imej kita dekat sini. Okey, jadi kita dapat imej kita kat sini. Jadi bila kita dapat imej kita kat sini, apa ciri imej yang kat sini? Apa ciri imej kat sini? Okey, jadi kedudukan imej kita, imej berada di antara F dan 2F. Okey, jadi apabila objek lebih jauh daripada 2F, objek dia jauh sangat lebih daripada 2F, imej dia antara F dan juga 2F. Jadi ciri imej dia yang pertama, dia nyata. Nyata ni maksudnya dia berada di belakang kantar sini. Okey, yang ini dia akan jadi nyata. Kalau dia duduk depan sini, dia akan jadi maya. Dia punya lawan dia adalah maya. Okey, kemudian songsang. Songsang, kenapa songsang? Sebab dia ke bawah. Okey, anak panah yang objek ke atas, imej ke bawah. Maksud dia songsang. Songsang dia punya lawan dia adalah tegak. Okey, kemudian saiz dia dikecilkan. Okey, dia dikecilkan. Saiz dia lebih kecil daripada objek dia. Objek dia besar, imej dia kecil. Okey, jadi saiz dia dikecilkan. Okey, jadi ini yang kita nak tengok. Kita nak tengok yang inilah ni. Okey, kita nak tengok yang ini daripada gambar gajah sinar. Sebab tak awak kena pandai gambar gajah sinar ni, baru awak boleh cari imej dia. Okey, jadi kita teruskan. Okey, apabila kita kedepankan sikit objek dia, tadi objek dekat belakang 2F, sekarang ni objek dia pada 2F. Objek dia betul-betul pada 2F. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey. Okey, lukis sinar yang selari kepada utama. Sinar itu akan melalui titik fokus F, sama juga. Okey, yang kedua, lukiskan sinar yang melalui pusat optik. Sinar itu bergerak lurus tanpa pembiasan, sama juga. Okey, jadi titik persilangan antara dua sinar itu adalah kedudukan imej. Jadi kita akan dapat kedudukan imej dia di situ. Okey, jadi apabila objek berada pada 2F, imej dia juga berada pada 2F. Okey, imej dia juga berada pada 2F. Okey, jadi kita tengok dia punya ciri dia. Okey, jadi dia berada di belakang sini. Yang pertama tadi dia akan jadi nyata. Okey, kemudian dia terbalik, dia akan jadi songsang. Kemudian saiz dia, kalau kita ukur, saiz dia akan jadi sama. Saiz sama dengan objek. Okey, jadi ini adalah apabila berada pada objek berada pada 2F. Macam mana pula kalau objek tu berada antara 2F dan juga F? Kita kedepankan lagi, kita gerakkan lagi objek. Dia berada antara 2F dan juga F. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku. Okey, jadi sama juga yang pertama, kita lukiskan daripada puncak objek selari dengan paksi utama dan memotong titik fokus. Okey, kemudian garisan yang kedua pada puncak objek, potong pusat optik. Okey, kemudian persilangan antara dua garis tadi adalah dia punya imej dia. Okey, jadi kita dapat imej dia dekat sini. Okey, jadi imej dia kalau kita dapat dekat sini, kedudukan imej dia adalah lebih jauh daripada 2F. Okey, 2F kat sini, imej dia dekat sini. Maksudnya semakin dia dekatkan kantar, imej dia semakin jauh. Okey, jadi imej dia lebih jauh daripada 2F. Dia punya ciri dia nyata. Yang pertama nyata. Okey, sebab dia berada di sini, nyata. Okey, kemudian songsang. Kenapa? Sebab anak panah dia terbalik, songsang. Kemudian dibesarkan. Tengok, objek dia pendek je, imej dia panjang. Jadi saiz dia adalah dibesarkan. Okey, jadi seterusnya kita tengok apabila objek berada pada F. Ni tu berada di objek ni duduk dekat atas F. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku. Okey.
Okey, jadi pertama juga, yang pertama kita lukiskan sinar melalui paksi utama. Bukan melalui paksi utama ni, selari dengan paksi utama, yang selari ni, selari dengan paksi utama dan melalui titik fokus. Kemudian lukis sinar yang kedua melalui pusat optik. Okey, gerak dulu tanpa pembiasan. Okey, kemudian kita akan tengok dia tak bersilang kat depan ni. Okey, tak bersilang kat depan ni. Okey, kita cuba ke belakang pula. Kita extrapolate ke belakang pula. Okey, sama juga. Ke belakang pun dia tidak bersilang. Adakah tidak berlaku pembentukan image? Masih ada image. Image tu masih ada. Okey, jadi image tu duduk di mana? Image tu duduk di infinity. Image tu duduk terlalu jauh. Okey, image tu duduk terlalu jauh, dia berada di infinity. Okey, jadi dia punya ciri dia macam mana? Okey, disebabkan image dia berada di infinity di sini, jadi kita panggil dia sebagai maya. Ingat tadi? Okey, apabila dia berada di sebelah sini dia jadi nyata, tapi bila dia berada di sebelah sini dia akan jadi maya. Okey, jadi maya. Okey, kemudian image dia berada macam gini. Dia tegak, dia ke atas. Okey, dia tegak. Kemudian size dia juga dibesarkan. Okay, jadi kita tak nampak dekat sini sebab dia infinity. Dia tak akan bersambung kat sini. Dia selari saja. Okey, kemudian seterusnya yang terakhir untuk kanta cembung. Okey, apabila image berada antara F dan juga O. Dia duduk dekat tengah, betul-betul dekat dengan kanta. Apa yang berlaku? Jom kita tengok. Okey, yang pertama, kita lukis sinar selari dengan paksi utama. Sinar itu akan melalui titik fokus F, sama juga. Okey, kemudian yang kedua, daripada puncak objek dia akan melalui pusat optik. Okey, tak bersambung juga. Dia tak bersambung juga. Jadi kita extrapolate ke belakang. Okey, kita tarikan dia ke belakang, kita panjangkan dia belakang. Dia bersambung dekat belakang. Dia bersambung dekat sini. Okey, dia bersambung dekat sini. Yang tadi tu dia tak akan bersambung. Okey, yang tadi tu dia tidak akan bersambung. Okey, tapi kalau yang ini dia bersambung tapi dia semua di belakang. Okey, jadi kita tengok ciri image yang berlaku. Apa ciri image dia? Okey, yang pertama dia berada di bahagian sini, kita panggil dia sebagai maya. Okey, kemudian anak panah dia berada dekat atas, kita panggil dia adalah tegak. Okey, kemudian kita size dia, ini objek, ini image. Dia dibesarkan. Okey, jadi ini adalah image bagi kanta cembung. Macam mana pula dengan kanta cekung? Okey, jadi untuk kanta cekung, okey, kita tengok macam ni. Okey, kanta cekung. Cikgu terus buat dua Cikgu buat dua je. Okey, yang pertama objek dia berada jauh daripada 2F. Yang kedua objek dia berada di hadapan F, antara F dengan pusat optik. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, yang pertama kita lukiskan sinar yang melalui paksi utama dan sinar itu akan melalui titik fokus F. Okey, tapi dia punya F dia di hadapan kanta sebab dia mencapah. Kita extrapolate ke belakang tadi kan. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku. Okey, yang kedua lukis sinar yang melalui pusat optik. Yang ini sama, daripada puncak objek pergi ke pusat optik, kita garis saja lurus. Okey, jadi kita tengok kat mana dia bersilang. Dia bersilang di sini. Dia bersilang di sini yang pertama, dia silang di sini yang kedua. Jadi di persilangan inilah kita panggil dia sebagai image. Jadi kita tengok, walau di mana pun kedudukan objek, dia punya image dia dua-dua maya, sama. Dua-dua maya, dua-dua tegak, dua-dua dikecilkan, berada antara objek dengan kanta cembung. Jadi untuk kanta cekung. Jadi untuk kanta cekung, walau di mana pun kedudukan objek, image dia tetap sama. Ini sahaja ciri image dia. Okay, dia tak sama dengan kanta cembung. Kanta cembung, image dia bergantung pada kedudukan objek tersebut. Okay, boleh faham ya yang itu? Tak faham? Ulang balik video tadi. Okey, jadi tamat untuk hari ni. Okey, itu sahaja untuk kelas kita hari ni. Jadi kalau ada apa-apa soalan tolong tanya dalam Telegram. Okey, kemudian cikgu akan letakkan praktis formatif dalam Telegram. Yang ada printer boleh print, yang tak ada printer awak boleh salin soalan dan juga jawapan. Gambar wajib salin. Okey, salin soalan, gambar dan juga jawapan. Yang betul saja, jawapan salah tak payah salin. Kemudian hantar pada cikgu dalam Telegram cikgu. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum.